Alright, so pada hari ini insya-Allah bersama saya Profesor Dr. Muhammad Arif Zain bin Muhammad Rafai akan menyampaikan sedikit ceramah berkenaan topik yang agak sensasi juga, yang kami kumpulan memilih untuk berpendapat untuk memilih topik ini, iaitu insya-Allah saya akan menyampaikan iaitu dua subtopik di bawah topik yang kami pilih di bawah blog kami, iaitu first adalah adab-adab ukhuwah dan yang kedua adalah hal-hal untuk menguatkan ukhuwah Islamiah. Ya. Mengapa kami, iaitu saya dan ahli kumpulan saya telah berpendapat untuk memilih ukhuwah Islamiah sebagai topik kami. Ya. Dan seperti mana yang saya kata tadi, yang topik ni agak sensasi. Ya, seperti mana kita tahu sekarang ni pada zaman globalisasi, iaitu pada abad ke-21 ini, apabila kita dapat lihat umat masyarakat Islam di Malaysia terutamanya ketika ini lebih menumpukan di dalam kerjaya masing-masing ataupun di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu kan jika kita lihat pada zaman ibu bapa kita, ukhuwah antara satu sama lain tu kuat, kukuh. Tetapi apabila kita lihat pada masa kini, lama kelamaan, semakin lama ukhuwah antara kita tu semakin berkurang. Mengapa? So dengan itu, disebabkan itu tujuan kami memilih topik ni adalah kami rasa kami akan membuat untuk blog ni untuk menyampaikan dakwah pada orang di luar sana. Ya, kan seperti mana kita tahu sekarang ni kita berada di dalam era COVID-19, iaitu di mana kita tidak boleh keluar berdakwah seperti mana yang kita selalu buat sebelum COVID-19 ni muncul. So dengan itu, dengan terbina blog ni, insya-Allah kita akan orang masyarakat di luar sana akan membaca blog ini dan menghadam seperti apabila mereka melihat ceramah di masjid dan sebagainya lah. So itu seterusnya ukhuwah. Kenapa kami memilih ukhuwah? Jika kita lihat dari segi istilah pun, masuk ukhuwah ni sendiri menurut Al-Quran Karim, iaitu perasaan kasih sayang, bantu-membantu dan cinta mencintai di antara sesama umat Islam tanpa terkecuali. So maksudnya sini, ukhuwah tu adalah keharmonian dalam pelbagai bentuk. Faham tak? Maksudnya ukhuwah ni adalah umpama seperti persaudaraan antara satu sama lain, dan persaudaraan tu kukuh dan saling happy lah. Maksudnya apabila ukhuwah kita kuat, so hidup kita pun akan happy dan bahagia. Itu yang kenapa apa yang dimaksudkan itu ukhuwah dari segi istilah. Seterusnya ada ukhuwah. Ya. Jika kita nak ukhuwah ni, kan kita di dunia ni pun kalau kita nak buat sesuatu tu mesti kena ada adab, baru sesuatu benda tu akan menjadi. Samalah juga kalau kita nak berukhuwah, ya. Kalau kita nak harapkan ukhuwah kita kukuh, ukhuwah kita kuat, tapi kita sendiri tak ada adab, tu macam mana? Kan? So dengan itu, apa-apa pun kita perlu ada adab. So untuk ada ukhuwah, itulah tujuan kenapa saya pilih subtopik saya ni adalah ada ukhuwah. Kerana bagi saya dia adalah penting untuk kita mengamalkan, untuk memperkukuhkan ukhuwah kita, iaitu berhusnuzan terhadap saudara kita. Itu yang pertama. Ya, itu yang main highlight, iaitu berhusnuzan terhadap saudara kita. Apa itu berhusnuzan? Ya, apa itu berhusnuzan? Husnuzan ni adalah maksudnya bersangka baik lah. Itu saudara ni pula. Saudara ni, adakah kita memfokuskan saudara tu pada keluarga saja? Dan kadang-kadang kita orang Melayu ni bila kita sebut saudara, saudara ialah family kita lah kan, sepupu macam tu kan. Tidak, sebenarnya saudara ni skop ni luas. Ya, rakan-rakan pun dikira sebagai saudara, iaitu jiran-jiran kita pun dikira sebagai saudara, dan family kita tu pun saudara lah. Ya. So husnuzan terhadap saudara kita. Sikap husnuzan ni, sikap bersangka baik ni, dia boleh mendatangkan ketenangan jiwa dan juga ketenteraman hidup, kerana kita yakin apa yang terjadi ke atas kita tu atas kehendak Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apabila kalau kita berhusnuzan ni, insya-Allah kita akan merasa tenang je, sebab apa-apa pun kita buat dah sebaik sedaya yang upaya berdasarkan kemampuan kita, dan kita serah je kepada Allah, kan? So dengan itu, jadi kita ni sebagai umat Islam perlulah bersangka baik terhadap saudara kita kan, rakan-rakan kita terutamanya kan, betul, family kita, jiran-jiran kita. Jika kita husnuzan kepada orang lain, insya-Allah, ya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita dari fitnah akhir zaman yang telah berleluasa sekarang ni dan memporak-porandakan umat Islam yang telah berada di dunia ni. Ya.
kalau kita tengok dekat Malaysia ni sendiri, kalau kita ni lagi dalam golongan remaja kan, iaitu sasaran mad'u kita sendiri, sasaran mad'u kumpulan kami sendiri, iaitu golongan remaja ni mudah untuk tidak bersangka baik pada rakan-rakan dan sebagainya kan. Sepatutnya kita ni bersangka baiklah terhadap rakan-rakan kita jika ada sesuatu benda yang dia ingin sampaikan tu pun nampak macam mungkin kita dah boleh nampak yang macam dia ni pun menipu ni, tapi kita sebagai umat Islam, kita berhusnuzan je lah kan, bersangka baik dia terhadap dia. Kalau boleh kita kaji dulu, kalau betul pun dia buat salah sekalipun, janganlah kita mengaibkan je. Ya. So yang kedua pula adalah ada ukhuwah ni. Yang kedua yang saya akan tekankan adalah bersegera dalam membantu sahabat yang memerlukan bantuan kita. Kenapa saya tekankan yang kita perlu bersegera untuk membantu sahabat ataupun saudara kita yang memerlukan bantuan? Okey, macam ni. Ya, dengan memberikan bantuan kepada sahabat ni, kepada saudara kita ataupun sahabat kita, secara tidak langsung ia dapat mengeratkan lagi ukhuwah antara satu sama lain. Ya, apabila kita menolong orang yang berada di dalam kesusahan ni, selalunya orang itu akan betul-betul menghargai jasa kepada kita. Ya, seperti mana saya sendiri pernah rasa lah. Ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, apabila saya down ataupun apabila saya macam buntu kan di dalam kehidupan saya dan saya ingin memerlukan bantuan, tapi bila nak mohon bantuan kadang kita rasa malu kan. Bantuan ni tidak semestinya dalam hal duit saja. Dalam hal pelajaran pun dikira sebagai bantuan, ataupun kita down pun kita ingin nasihat pun dikira sebagai bantuan juga tu kan. So kadang-kadang tu apabila kita down, kadang-kadang tiba-tiba satu masa tu petang ke kan, tiba-tiba kawan kita macam ada seorang ni dia sedar yang macam kita ni tak seperti selalu kan. So macam contoh saya tu, ada satu hari tu saya down, tapi saya tak nak beritahu kawan saya macam tak apalah, kita tunggu dulu kan, kita bagi slow down dulu kan, bagi cool dulu. Tapi tengok-tengok ada kawan saya seorang ni, dia datang kepada saya, dia tanya, Zaim kau okey tak? Dengan Zaim kau okey tak tu, itu pun bagi saya macam dah cukup dah. Ya, macam dah bagi saya tu macam dah kira bersyukur dah. Sebab bila kita macam dah bersyukur, macam Allah, ada juga orang yang caring dekat aku kan. Itu sampai macam tu sekali. Padahal Zaim kau okey ke tak? Kan? Dengan tu pun ukhuwah seseorang itu pun dah boleh jadi kuat. So next, yang ketiga pula adalah mengapa saya menekankan untuk ada ukhuwah adalah iaitu menyembunyi rahsia dan juga keaiban sahabatnya. Poin ni agak panas juga sebenarnya. Seperti mana kita tahu makna sahabat itu sendiri kan. Saya akan tekankan lebih kepada sahabat lah. Dan sasaran mad'u kita juga adalah remaja. Sebab remaja yang selalunya akan timbul kes-kes sebegini kan. Seperti mana kita tahu makna sahabat itu sendiri adalah seorang yang setia kawan, yang boleh membantu kita apabila kita berada dalam kesusahan, yang apabila kita ingin memerlukan bantuan. Itu yang dimaksudkan sebagai definisi sahabat. So dengan itu, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara sesama Islam ni, kita juga perlulah bijak dalam menyembunyi dan juga memegang rahsia rakan-rakan kita kan. Jangan kita gunakan rahsia mereka itu sebagai bahan cerita pada kawan-kawan kita yang lain. Ya, sebab kadang-kadang ni bila kita keluar ataupun pergi lepak mamak ke apa kan, bukan setakat lepak mamak, kadang-kadang bila kat WhatsApp ni sendiri, kat gadget kita ni sendiri, kita tak tahu apa nak sembang dengan kawan-kawan kita kan. Tapi kita, tiba-tiba kita teringat, hari tu kawan kita ada cerita pasal rahsia dia kan. Lepas tu kita pun untuk menggempakkan lagi kumpulan tu untuk cerita kan, kita pun cakap kat kawan-kawan kita yang lain, hari tu kan si Nazrin tu dia ada beritahu rahsia kat aku. Lepas tu kawan-kawan tu apa lagi kan, mesti akan cucuk kita untuk cerita kan apa yang rahsia tu kan. So kita pun bagi tahu keaiban dia, rahsia dia. Itu tak kira dosa ke tu? Kita dah sebarkan aib kaum kita kan. Lepas tu kalau setakat kita sebarkan tu kepada yang kumpulan ni saja tak apalah. Katakanlah kumpulan tu sebarkan kepada kumpulan lain pula. Betapa panjang ni dosa kita bergerak kan. Bergerak dia satu, sambung. Itu kira dosa kita. Itu tidak kira lagi rasa maruah rakan yang telah cerita rahsia dia kepada kita tu kan. Sepatutnya kerana kita ni kan untuk zaman sekarang ni pula, bukan senang seseorang sahabat itu akan memberi kepercayaan kepada kita kan untuk memegang rahsia-rahsianya. Hanya 1 dalam 1000 saja. Lagi pada zaman fitnah akhir zaman ni kan. Tak semua orang yang sanggup untuk cerita rahsia dia, keaiban kepada orang lain.
So apabila seseorang tu dah ceritakan rahsia dia tu kepada keaiban itu kepada orang lain, kepada kita tu, kita sepatutnya sebagai kawan, kalau benda tu buruk, kita kena nasihatlah dia kan. Nasihat dia buat benda yang baik, insaf ke apa dan sebagainya. Kalau benda tu pun, yalah, itu dah kira bagus lah tu, dia dah tergerak hati untuk beritahu pada kita. Itu pun adalah salah satu cara yang maknanya dia tu dah selesa dengan kita lah, dia sanggup untuk share rahsia dia, share malu dia kepada kita kan. So patutnya bila kita dah ada kawan yang seperti ni, kita perlulah menghargai atas kepercayaan dia tu, trustworthy dia tu kepada kita kan. Bukan senang masa sekarang kita nak share. Setengah orang tu tunggu kan, bila lah kawan ini kan, kawan pun tak kawan kan, Yalah, selalunya best friend ni kan dia akan share masalah dia kan. So apabila seseorang kawan tu dah share kepada kita masalah-masalah dia, kehidupan dia kan, so patutnya kita hargailah kan, grateful lah dengan dia kan. Sebab bukan senang untuk kita, seseorang kawan tu untuk build up trustworthy dia kepada kita. So itu adalah poin ketiga. Seterusnya pula untuk poin keempat, ini juga bagi saya adalah kenalah dengan zaman modernan, iaitu zaman 2021 ni kan, abad ke-21, generasi Z ni kan, Z ni kan, iaitu tidak mengamaikan SMS, message WhatsApp dari sahabatnya. Okey, dari poin ni mungkin sebahagian daripada kita akan memikirkan macam, kau just seen, aku just seen je pun, aku just tak unread je pun message kau, takkan tu pun kau nak terasa kan. Certain orang akan berfikir macam tu lah, alah, aku setakat seen message kau pun kau nak terasa kan. Tapi certain bagi setengah orang pula, kita tak tahu, mungkin sebahagian daripada kita tu akan memandang mungkin sebahagian daripada kita tu mungkin hati dia agak little bit sensitif kan. So kita kena bertindak secara open minded lah. Janganlah kita fikir diri kita saja kan. Tetapi bagi diri saya sendiri, kalau katakanlah saya beria lah kan, masuk beria ni Sehingga kita semangat kan cerita pada rakan-rakan kita kan, ataupun family kita berkenaan masalah kita dan sebagainya. Lepas tu kita panjang lebar kita text dekat WhatsApp, tiba-tiba tengok dia boleh tak tengok kita punya message, lagi pedih lagi dia seen je. Apa perasaan kita agak-agaknya? Kalau saya pun memang akan koyak lah, orang kata zaman sekarang koyak kan cakap kan. Serius. Kalau saya memang saya akan koyak sampai hati kita punya panjang, kita punya gigih kan, type nak cerita kat dia kan. Tengok dia boleh react macam tu je kan. So bagi saya tak patut lah. Lepas tu tengok sudah semestinya dah setengah orang tu, saya sendiri kan, kalau saya kena macam tu, orang tu akan berasa tersakiti lah kan. Tersakiti, and mulalah nak beroverthinking kan. Beroverthinking, dia akan fikir, ada aku buat salah ke kat dia, kenapa dia tak reply message aku kan. So dengan itu, untuk memperkukuhkan lagi ukhuwah Islamiah kita ni, sepatutnya kita tak boleh lah nak, bukannya macam dia dah untuk pandang setengah orang, dia akan pandang remeh seperti benda ni kan. Tapi bagi setengah orang tu, dia akan berasa tersakiti lah. So jika kita tidak mengabaikan mesej kawan kita, jika tidak mengabaikan WhatsApp, DM di Instagram, Messenger di Facebook, insya-Allah hubungan silaturahim tu akan kukuh. Tidak kira lah yang mesej tu kawan kita ke, jiran kita ke kan, family kita ke, kita layan je mana yang gini. Walaupun kita tak minat sekali pun nak dengar kan, jawab je lah kan, seikhlas yang mungkin kan. Jangan bagi dia terasa hati. Ya. So itu demikianlah untuk topik ada ukhuwah, untuk memperkukuhkan ukhuwah. Seterusnya kita akan sambung untuk satu topik yang kedua, agak menarik juga bagi saya. Itu kenapa saya memilih topik ini, iaitu hal-hal yang untuk menguatkan ukhuwah Islamiah ni kan. Kena dengan topik kita, topik yang kita telah pilih ni, iaitu yang first adalah saling bersilaturahim, mengeratkan hubungan silaturahim. Dari Imam Malik sendiri meriwayatkan, berkata Nabi bahawa Allah sendiri berfirman, pasti akan mendapat cintaku orang-orang yang mencintai kerana aku. Di mana keduanya saling berkunjung kerana aku dan saling memberi kerana aku. So maksudnya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang insya-Allah akan mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di mana apabila kita ni berdua, maksudnya bukannya couple kan, maksudnya kita dengan saudara kita, dengan saudara kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita saling berkunjung kan.
dan juga memberi apa, tak kisahlah beri juadah ke apa kan, beri duit ke sebagai sagu hati dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan jaga kita, Allah akan sayang kita kan. Dengan mengamalkan sikap saling silaturahim antara satu sama lain di dalam hidup kita ni, insya-Allah ya. InsyaAllah Tuhan kita tu awak akan dapat akan tolong kita lah, dan kita ni akan mendapat kebahagiaan dan juga keberkatan di dalam kehidupan kita kan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Ya. Sebagai contoh, kita sebagai jiran kan, kena dengan sasaran mad'u kita kan, iaitu kita target jiran. Ya. Sebab kita tengok jiran pada hari ni, jiran-jiran kita kan pada hari ni, terutama ni jiran-jiran di bandar kan, pergi kerja pukul 8 pagi, dah tak sempat dah jumpa jiran-jiran kan. Lepas tu balik pula, dan dekat maghrib setengah tu balik isyak kan. So tak ada siapa yang nak berkenalan dengan jiran pun tak sempat, just tahu nama macam tu je kan. So sepatutnya kita ni sebagai jiran ni, kalau sibuk sekali mana pun, tegur lah kan, kita bagilah kan dengan juadah ke, ataupun apabila kita pergi luar negara ataupun kita pergi cuti, kita bagi souvenir kepada jiran kita kan. Dengan itu dia boleh memperkukuhkan jiran kita. Sebab kalau jadi apa-apa, jiran lah yang kita orang yang kita akan pertama cari. Takkan kalau jadi apa-apa, kawan-kawan yang duduk jauh tu nak datang. Kalau emergency apa-apa, jiran lah yang akan kita cari dulu. So memperkuatkan ukhuwah dengan jiran kita dulu kan. And then ialah mengapa kita untuk mengeratkan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan antara satu sama lain. Sudah semestinya lah orang yang mengenali kita tu akan merasa gembira lah dan juga selesa pada bersama kita. Kita buat baik pada semua orang kan. So kenapa orang nak iri hati dengan kita? Mungkin ada kan, mungkin dia cakap, oh dia ni kawan ramai kan, dengan orang yang dengki ni kan. Dia dah dengki tu, sampai sudah dia dengki kan, dia macam harap-harap, yelah kita bukan nak doa, tapi harap disampaikan hidayah macam tu lah. Tapi bila kita buat baik pada semua orang, apa punca yang seseorang tu nak iri hati pada kita kan? InsyaAllah semua akan baik dengan kita. Dengan itu secara tidak langsung kita akan dapat disenangi lah oleh masyarakat setempat yang telah mengenali diri kita yang sebenar ni kan. Diri kita yang contoh kita ni baik kan, kita bersapa semua kan, memperkuatkan ukhuwah kan. Ya, jiran, family dan juga rakan-rakan akan berasa comfortable dengan kita lah kan, untuk senang tu get go dengan kita kan. Itu yang pertama, untuk hal-hal untuk menguatkan ukhuwah Islamiah ni lah. Seterusnya yang kedua pula adalah, poin yang saya akan menekankan ni adalah memerhatikan saudara-saudara kita ya, dan membantu keperluannya. Apa yang memerhatikan saudara ni kan, dan membantu dari segi keperluannya. Maksudnya sini kita kalau kita mampu kan, sebenarnya kita membantu keperluan ni tidak semestinya dengan harta semata-mata kan. Macam-macam kita boleh tolong kan, dari segi bukannya tolong ni setengah kita ni dia tolong dia duit, tak sebenarnya kan. Contohnya kalau pelajar, mungkin dia boleh tolong dengan pelajaran kalau kawan itu bela dalam sesuatu subjek dan sebagainya kan. So dalam hadis riwayat Muslim sendiri, siapa yang meringankan beban penderitaan seseorang mukmin di dunia, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan beban penderitaan kita nanti di akhirat nanti ya. Siapa yang memudahkan orang? Yalah, orang memudahkan, kita memudahkan orang dalam keadaan susah. Confirm lah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya, urusan kita ni di dunia. Kalau tak di dunia, Allah akan balas di akhirat, ataupun kedua-dua sekali kan. Ya, Allah adalah sebaik perancang. So kita buat apa yang patut sebagai hak kita sebagai orang Islam, membantukan apa yang kawan-kawan kita nak, apa yang saudara kita nak kan. Yang tu, yang selebihnya kita serah je kepada Allah. Bukan setakat apabila kita buat kan, apabila kita menolong saudara kita kan, apabila kita mematikan saudara kita ni kan, bukan setakat Allah akan memudahkan urusan kita ya, tetapi kita juga akan merasa tenang, senang hati apabila kita buat demikian. Apabila kita sedar tak, bila kita buat baik tu kan, kita akan rasa macam lega je kan, macam hati ni tenang je kan. Macam tu lah Allah akan bagi, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita dan kehidupan seharian kita ya. Kalau kita tolong dasarkan kemampuan kita lah, kita jangan cakap alasan kita macam aku ni tak mampu kan, aku ni tak mampu nak bagi duit kan. Kalau kita tak mampu nak bagi dari segi duit, kita bagilah pertolongan dari segi fizikal, pertolongan dari segi mental kan, bagi semangat ke apa kan, itu pun dia kira sebagai pertolongan tu. So dengan itu secara tidak langsung ia merupakan salah satu perkara lah, salah satu hal untuk yang boleh memperkukuhkan lagi ukhuwah Islamiah ni kan, untuk memperkuatkan lagi ukhuwah Islamiah di masyarakat kita ni, terutama di masyarakat Islam di Malaysia ni lah kan. Dan iaitu seperti golongan sasaran mad'u yang kami target, iaitu dengan kepada jiran-jiran, iaitu golongan remaja ni kan.
tolong mereka, ya, memberi nasihat kepada mereka. InsyaAllah mereka akan, yalah, ukhuwah antara jiran-jiran kita, kawan-kawan kita tu akan lebih kuat lah kan. Next, untuk saling menasihati dan berpesan-pesanan. Ya, poin ketiga ni pun agak penting juga sebenarnya. Ya, seperti yang kita lalui sendiri seseorang umat Islam tu kan, kita ni kan sebagai orang Islam ni tidak akan melalui jalan yang aman. Ya, jalan aman ni apa? Maksudnya macam jalan yang mudah lah, bukannya kehidupan kita ni bukan maksum kan. Ni syaitan ni dikeliling ni, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang kan, semua ada untuk apa? Memporak-perandakan kita ni untuk melakukan dosa kan. Ya, kita sebagai umat Islam yang tidak maksum ni, kita akan melalui jalan yang tak tenang di dalam apa, yang yalah, kita macam kita akan menempuhi dan kehidupan seharian, kita akan menempuhi jalan yang penuh dengan pelbagai pancaroba, cabaran, kesusahan, liku sana, liku sini kan, dengan halangan yang tipu daya lagi kan. Banyak kan, kita sebagai umat Islam ni banyak ujian ni kan. Selain itu bukan setakat syaitan saja yang apa akan mengganggu kita kan, tetapi di kalangan manusia itu sendiri. Dan even tu best friend kita sendiri tu, dia akan mengganggu kita dan menggoda kita dan terjerumus dalam lautan maksiat ni. Ya, benda ni sebenarnya tak lawak. Memang betul. Kebanyakannya untuk buat dosa ni adalah di kalangan rakan kita sendiri. Yalah, kadang-kadang kita fikir kan, bila kawan-kawan ajak kan, Zaim, kau tak nak ke kan pergi apa, kau tak nak ke kan pergi kelab malam ke apa kan. Kalau Zaim lah, astagfirullahaladzim, apa petik nama sendiri. Contohlah apa, sebagai contoh ya, okey lah, Alif, kenapa kau tak nak ke apa ikut kita orang pergi kelab malam kan. Kita Alif tu pun dia tadi fikir kan, kalau aku tak pergi nanti diorang hina aku pula kan, aku dah tak ada kawan dah kan. So yang si Alif ni pun, yalah, kalau tak pergi aku kena ejek, aku kena hina kan, aku tak nak hilang kawan kan. So dia pun pergilah, tak pasal-pasal je kan, terjerumus dengan apa, dosa-dosa besar kan. So dengan itu, dalam menempuhi perjalanan yang apa, dalam kehidupan yang agak mencabar, bukan agak sebenarnya, sungguh mencabar ni, kita perlulah sangatlah kan mencari ataupun memerlukan teman, iaitu sahabat ataupun saudara ataupun family yang boleh saling mendidik antara satu sama lain. Bukan setakat mendidik, membimbing, menasihati dan juga mengingatkan kita lah jika kita leka dalam membuat perkara-perkara yang terlarang di dalam agama kita ni kan. Ya, betul. So sepatutnya kita ni apa, kalau kita dapat cari yang kawan yang betul-betul yang boleh membantu kita tu, insya-Allah lah, ya, hidup kita pun akan berada di dalam landas betul. Taklah semestinya kita tidak akan membuat dosa kan, tapi insya-Allah lah, kalau kita jumpa kawan yang baik, family yang apa, berada dalam family juga family yang baik, insya-Allah lah kita akan terpelihara lah dalam tidak langgar kepada perintah Allah lah kan. Okey, so itulah demikian daripada hal-hal untuk menguatkan ukhuwah Islamiah. Ya. Itulah dua topik yang saya sentuh pada hari ini. Selebihnya insya-Allah saya topik-topik lain akan dibentangkan oleh rakan saya, iaitu Datuk Dr. Arif Daniel, dan juga seterusnya Ustaz Arif Irfan, dan juga rakan-rakan saya dari kaum-kaum hawa di artikel mereka masing-masing. So dengan itu saya rasa demikianlah ya topik kita, iaitu ceramah kita pada hari ini berkenaan ukhuwah Islamiah. Iaitu yang saya lebih menekankan lagi, ukhuwah Islamiah ni berkenaan iaitu ada ukhuwah dan juga hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiah. Sebab kadang-kadang kan kita lihat kan, macam gini, kita cakap je lebih kan. Kita cakap macam aku nak mengeratkan hubungan dengan dia kan, nak mengeratkan hubungan satu rahim antara satu sama lain, tapi kita sendiri adab pun tak ada. Betul, hal-hal yang boleh spoilkan ukhuwah tu pun kita tak tahu. So dengan ini saya harap apa yang penyampaian yang telah saya berikan ni, insya-Allah akan boleh, apabila madu'un tu tengok ni, insya-Allah mereka akan tergerak hati lah kan untuk melakukan apa yang seperti yang telah saya sampaikan ni. Ya, ini bukan daripada saya kan, ini semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alright, so itulah demikianlah daripada saya, iaitu Prof. Datuk Dr. Muhammad Arif Zaim bin Rafai, iaitu pada hari Sabtu ni yang mulia ni, insya-Allah lah. Okey, harap dia boleh ambil iktibar, dia boleh ambil pengajaran, dia boleh apa yang saya sampaikan ni, insya-Allah. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.